Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dahulu pagi ni, Ramadan ni, kita mulakan dahulu dengan serangkap pantun. Terbang merpati menghias halaman, bertenggek berkicau di pohon meranti. Suratul Taubah, ibrah pedoman, ayuh hayati seikhlas hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermula pagi Ramadan ni dengan surah Taubah. Kita lihat bagaimana hari ini kita akan tengok satu surah yang sangat unik di dalam Al-Quran. Kerana apa saya katakan unik? Kerana surah ni berbeza dengan surah-surah yang lain. Pertama sekali bila disebut surah Taubah, maka akan terlintas di benak fikiran kita semua bahawa surah ni tidak dimulakan dengan lafaz basmalah. Tidak dimulakan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. 113 surah yang lain disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi, satu-satunya surah yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun lafaz basmalah adalah surah Taubah. Surah ni dia duduk di juzuk ke-10, surah pengampunan. Dan nama surah ini ada disebutkan pada ayat 102 dan 118. Kenapa dinamakan Taubah? Kenapa dikatakan namanya Taubah? Kerana dia ada hikayah. Apakah yang dikatakan hikayah? Maknanya perkataan Taubah itu sendiri ada di dalam surah tersebut. Dan banyak kali diulang, hampir 17 kali disebut perkataan taubat itu di dalam surah Taubah. Walau bagaimanapun kalau kita singkap, kita tengok satu persatu, surah ni adalah suratun madaniyah, surah yang diturunkan. Kalau boleh kita kata diturunkan di selepas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan pada 9 hijrah, mengandungi 129 ayat dan merupakan antara surah-surah yang terakhir diturunkan qubail wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebelum Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, surah ni dia turun. Dia akhir-akhirlah, detik-detik akhir kewafatan Nabi tu, sebelum Nabi wafat. Bahkan surah ni kalau menurut Ibnu Katsir dikatakan awalnya bahagian pertama, bahagian awal ataupun faqratul ula tu diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang dari peperangan Tabuk. Masya Allah. Surah yang sebelumnya juga bercerita tentang perang dan surah ini juga bercerita tentang perang. So dia ada kaitan antara dua. Kalau sebelumnya dalam suratul Anfal bercerita dengan ataupun bercerita kepada kita tentang Badar dan sebagainya, tapi dalam surah Taubah bercerita tentang kita katakan peperangan Tabuk. Bagaimana baginda Rasulullah menyiapkan kita sebut sebagai pasukan Islam ketika itu untuk menentang kuasa besar dunia, untuk menentang golongan Rom, Nasrani ketika itu. Maka surah ni dia jadi satu surah yang penuh momentum kekuatan buat kita semua. Ketika itu Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengetuai rombongan umat Islam untuk pergi menunaikan haji di Mekah. Kemudian apa? Kemudian selepas Abu Bakar pergi, Nabi utuskan Sayyidina Ali untuk menyertai rombongan Abu Bakar tersebut. Dan Nabi utuskan bila mana dia sampai nanti di Mekah, Ali akan bacakan isi surah Bara'ah ni kepada golongan musyrikin Mekah yang pada ketika itu mereka inilah kita kata buat haji dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok lagi, surah ni satu surah yang dimulakan ataupun ada sebahagian ulama kata surah ni hampir 14 nama
dia ada hampir 14 nama, ada yang kata 12. Walau bagaimanapun banyak diriwayatkan yang masyhur fi alsinati sahabah, yang masyhur di bibir ataupun lidah para sahabat ni, surah ni disebut dengan Bara'ah satu, dan kedua yang masyhur dalam kalangan kita adalah Suratul Taubah. Bara'ah itu sendiri apa? Kerana apa dikatakan nama surah ni Bara'ah? Kerana permulaan surah tu Allah sebut Bara'ah. Dia tidak ada lafaz bismillah, dia tidak ada lafaz basmalah, masuk terus kepada Bara'ah. Bagaimana mungkin nak dikaitkan dengan lafaz Allah yang maha pengasih, maha penyayang, terus ada Bara'ah dekat situ. Jadi surah ni dia memang sangat unik. Dan dalam intipati surah ni juga jangan lupa, dia buka satu persatu, diberi kritikan pedas, diberi peringatan-peringatan kepada golongan munafik. Golongan munafik ni bahkan tuan-tuan semua perempuan, dia lebih dahsyat daripada golongan musyrikin. Kerana apa? Kerana kalau musyrikin kita dah tahu terang-terang dia adalah kafir. Tetapi golongan munafik bahkan lebih dahsyat daripada golongan kafir ini ataupun golongan musyrikin ini. Kerana apa? Kerana mereka menzahirkan keislaman mereka. Zawahiruhumul Islam wa amma bawatinuhum kafir. Dan mereka menyimpan kekafiran mereka di bahagian dalam diri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi surah ni dia buka, dia singkap, dia tunjuk bagaimana kehinaan ataupun kita kata satu persatu skandal golongan munafik ni. Hati-hati. Kita kalau gaduh dengan kawan, elok-elok sikit perangai kan. Kalau orang berjanji dengan kita pun kita nak marah. Itu orang berjanji biasa. Contohnya nanti saya jumpa awak dekat bawah pokok. Lepas tu kita pun tunggu. Kawan tu tak datang pun. Kita nak rasa apa? Nak rasa marah. Perangai munafik ni lah, janji tak tepati. Kita akan jadi macam tu. Bahkan mereka bukan berjanji dengan biasa. Mereka buat perjanjian dengan Rasulullah berkali-kali. Kemudian mereka mengingkari benda tersebut. Munafik, janji nak pergi ikut perang sebagainya, kemudian mereka tidak turun pada peperangan tersebut. Ini yang kita perlu ambil iktibar, perlu ada hati-hati dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak menjadi golongan seperti ini. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, saya pergi jauh sedikit. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, antara suratul kafirun dengan suratul munafiqun tu, mana yang lebih panjang? Mana yang lebih kita katakan detail penceritaannya? Mana yang lebih panjang? Maknanya dahsyat tu golongan ni. Okey, kalau nak dibandingkan, tentu sekali golongan munafiqun tu lebih dahsyat dan lebih panjang. Pada surah 63 diceritakan tentang golongan munafik. Tentang, dah ada siap dah satu surah khas nama munafiqun. Akan tetapi jangan lupa di sisi belakang mushaf kita tu ada suratul kafirun. Dia ayat dia tak panjang, tapi dia akan jadi panjang sangat kalau kita tak jumpa jalan keluar. Kita ulang ayat yang sama. Qul ya ayyuhal kafirun tu. Sekejap lagi dia sambungan belakang tu. Kita ulang tak jumpa jalan keluar. Itu yang menjadikan dia panjang. Asal-asalnya dia tidaklah panjang. Seperti suratul munafiqun. Okey, munafiqun tu dia lebih panjang daripada kafirun. Okey, maknanya dua golongan disebut di dalam surah yang satu ni. Golongan musyrikin Makkah yang pertama, kemudian golongan munafiqun. Maka kalau kita katakan bahawa intipati ataupun antara intipati disebut tentang ataupun kita katakan bahawa intipati kandungan suratul Taubah ni sendiri adalah bila mana Sayyidina Ali bacakan kepada golongan musyrikin Mekah ialah mengenai hukum bahawa mereka orang musyrikin ni tidak lagi dibenarkan mengerjakan haji selepas tahun 9 Hijrah ni. Maknanya golongan musyrikin sebelum tu mereka bebas. Mereka pergi buat haji. Sebelum tu kan ada lagi kisah perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Okey, maka pada tahun 9 Hijrah lepas pada ni, golongan musyrikin dah tak boleh pergi buat haji. Sebab sebelum tu
Mereka pergi buat haji, bahkan ada yang tidak berpakaian dan sebagainya. Perempuan pun sama. Pada waktu malam mereka pergi buat haji, mereka tidak berpakaian. Kalau lelaki pergi buat waktu siang, maka datang hukum hakam syariat lain membatalkan perkara tersebut kepada golongan musyrikin Makkah. Jadi mereka pun tahu. Mereka ni pula pun jahat sama naiklah juga. Sentiasa kita boleh sebut bahawa orang-orang yang sering mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat janji baik, buat tak setia lah kononnya. Akhirnya mereka inilah yang sering memungkiri janji mereka. Okey. Kemudian kalau kita lihat lagi pada seterusnya, kalau boleh saya singkap dan kita tengok sedikit bahawa kalau dikatakan bahawa surah ni turun pada ataupun kita kata sebelum kewafatan Rasulullah, iaitu pada 9 Hijrah, baginda Rasulullah waktu tu dah tak mampu untuk pergi menunaikan haji lagi selepas berhijrah ke bumi Madinah. Jadi surah ni juga dia unik, dia tidak turun sekaligus. Walaupun ada pandangan mengatakan surah ini turun sekaligus, tetapi pandangan yang lebih kuat mengatakan surah ini dia tidak turun sekaligus. Dia turun munajjaman mufarraqan, ruwaidan sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, kalau kita tengok pada ayat 1 sehingga ke ayat 37 dalam surah Taubah, itu fatrah ataupun peringkat sebelum berlaku peperangan Tabuk. Waktu tu turun pada bulan Zulqa'dah tahun ke-9 Hijrah. Bagaimana sebelum berlaku peperangan Tabuk ni berlaku peraturan-peraturan yang baru. Jadi para musyrikin daripada luar kota Madinah ni, mereka ni yang hadir ke Masjidil Haram termasuk Yahudi dan Nasrani semua pergi untuk menunaikan haji dan sebagainya, maka mereka diberikan peraturan dan pensyariatan yang baru. Kalau kamu buat macam ni, maka tak boleh. Sebab tu macam saya kata tadi, selepas tahun 9 Hijrah tidak lagi dibenarkan kepada mereka. Sampai waktu kita hari ini, mana ada orang kafir pergi bertawaf lagi? Tidak ada. Semuanya hanyalah golongan muslimin dan juga mukminin yang diizinkan Allah untuk pergi dan turun ke Baitullah ataupun turun mengerjakan haji. Okey. Kemudian kalau dilihat, kalau kita boleh lihat surah ni tadi, macam saya katakan, dia ada beberapa nama. Kalau diizinkan, surah ni dia ada juga nama dia sebagai Fadhihah, ada sebagai Bara'ah. Okey. Kemudian dia ada makna mathirah dan sebagainya, menunjukkan benda-benda yang tidak elok, yang disingkap keluar daripada kelompok-kelompok munafik. So ada dua kelompok besar dalam surah Taubah, golongan musyrikin dan juga munafikin. Yang ketiganya adalah golongan Islam lah, yang diperintahkan untuk memerangi dua golongan tersebut. Okey, kenapa surah ni tidak dimulakan dengan basmalah? Tadi kan kita dah cerita dia tak mula dengan bismillah. Bahkan ada riwayat mengatakan sampai ada sahabat merasakan bahawa surah ni dia satu surah yang panjang sebab dia bergabung dengan Al-Anfal, tidak ada pemisah dengan lafaz basmalah. Walau bagaimanapun pendapat itu ditolak, mustahil. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda ataupun akhir hayat baginda, bukankah baginda mengulang ataupun tasmi' Al-Quran itu dengan Sayyidina Jibril, iaitu guru Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Jadi mustahil tidak dimaklumkan tentang perkara ini. Maka keunikannya dikatakan bahawa Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, aku bertanya kepada Ali bin Abi Talib, kenapa surah Bara'ah tidak ditulis bismillah? Kenapa surah ni tidak ada lafaz bismillah? Maka beliau menjawab, kerana lafaz bismillahirrahmanirrahim itu satu lafaz yang sangat aman. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia ada lafaz yang sangat menenangkan. Mana mungkin lafaz tersebut
diturunkan ataupun kita kata mana mungkin lafaz tersebut dia turun dengan pedang yang tidak ada aman padanya. Mereka memerangi golongan musyrikin, mereka memerangi golongan munafik kat situ dan dibuka skandal-skandal kejahatan munafikin pada waktu tu. Mustahil. Mana mungkin surah ni diangkat pedang yang tidak aman, tapi nak disatukan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu adalah satu simbolik. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada disebutkan daripada Sufyan bin Uyainah mengatakan lafaz bismillah tidak ditulis pada permulaan surah ni. Maknanya lafaz bismillahirrahmanirrahim tu dia tidak ditulis pada permulaan surah ni kerana membaca bismillah itu adalah rahmat. Menyebut lafaz bismillah itu adalah satu rahmat, dan rahmat adalah aman. Kalau kita dapat rahmat Allah, Allahu Akbar, berada dalam keadaan yang aman dan tenang, mana mungkin nak disatukan dengan surah yang bercerita tentang golongan munafik yang Allah sangat marah kepada mereka kerana mereka menzahirkan keislaman, sedang dalam diri mereka secara sembunyi-sembunyi mereka lah musuh yang paling kejam dan jahat. Menikam, orang kata apa? Tikam dari belakang, gunting dalam lipatan, ni musuh dalam selimut dan sebagainya. Maka mereka inilah yang menyucuk api supaya berlaku perpecahan, supaya Islam ini tidak menang dan sebagainya. Sebab tu Allah marah. Tak sebut jangan bara'ah. Berlepas, maknanya berlepas diri itulah, tidak, jangan nak kaitkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betapa hebat dan betapa agungnya sehingga macam tu Al-Quran ini diturunkan. Bukan saja-saja, bukan saja-saja tak nak tulis bismillah sahabat terlupakah dan sebagainya, tidak. Tapi begitulah yang diriwayatkan sampai kepada kita pada hari ini. Bila bercerita tentang orang-orang munafik dan mereka ni perlu dilawan ataupun dia katakan surah ni diturunkan tentang orang munafik dan juga dengan pedang. Minta itulah peperangan Tabuk tadi tu, maka tidak akan ada keamanan bagi orang-orang munafik. So bagaimana nak disebut dengan lafaz bismillah, nama Allah yang mulia, penuh rahmat, penuh kasih dan penuh sayang. Mana mungkin bersatu? Mana mungkin bersatu antara kaca dan juga permata. Jadi begitulah. Maka tujuan, kalau kita singkap, ulama sebagai contoh Syekh Ali As-Sabuni, dia sebut surah ni dia ada dua tujuan utama. Kita boleh lihat benda ni. Pada tujuan pertama, dia memberi penerangan undang-undang muamalat dengan orang-orang musyrikin Makkah. Maknanya turun Madaniyah, surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah tu dia lebih kepada qasas dan sebagainya, tapi surah Madaniyah ni antara cirinya dia datang dengan pensyariatan. Maka dia datang dan menerangkan kepada masyarakat pada ketika tu bahawa kaum musyrikin ni beberapa kali dah suka langgar perjanjian dengan Rasulullah. Sah-sah dah lah. Memang nama pun musyrikin, mensyirikkan Allah. Jadi mereka ni memang selalu cari masalah, cari gaduh, cari punca, orang kata, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa siri melanggar perjanjian, maka mereka pun pergi buat joint venture kat belakang, pergi buat kerjasama, buatlah rapat umum dan sebagainya dengan golongan Yahudi pula, menentang Rasulullah, kononnya buat perjanjian damai, tapi akhirnya mereka juga yang mungkiri perkara tersebut, mengkhianati Rasulullah. Kalau kita boleh singkap, boleh lihat balik bagaimana dengan perjanjian Yahudi dengan Bani Nadir, Bani Qainuqah, apa yang berlaku dengan Bani Qainuqah dan sebagainya. Mereka juga mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun surah ni untuk membatalkan seluruh isi perjanjian tersebut. Kamu janji, tapi kamu yang mungkiri. Awak janji dengan saya, lalu awak yang mengkhianati, maka
kita batalkan perjanjian tersebut. Senang, habis cerita orang kata. Maka disebabkan itu antara tema utama ataupun kita boleh katakan tujuan utama surah ini diturunkan. Hebat surah ni, berat surah ni, isi kandungannya adalah berat. Kemudian surah ni juga diturun pada tahun 9 Hijrah macam saya sebut tadi, dan orang-orang musyrikin waktu tu sebelum tu mereka buat ibadah, duduk kat keliling Kaabah lah, buat benda yang pelik-pelik dan sebagainya, tawaf tanpa pakaian, kama hakaitu qabla qalil, ataupun saya sebut pada peringkat permulaan tadi, bahkan yang berbogel dan sebagainya di tawaf di keliling Baitullah Al-Haram, kemudian turun benda tu dah tak boleh dilakukan. Bukan begitu, kamu pun ingkar janji dan turun pensyariatan ini, kamu tidak lagi dibenarkan selepas tahun 9 Hijrah ni. Masya Allah, tabarakallah. Dan tujuan kedua, Syekh Ali As-Sabuni kata apa? Tujuan kedua adalah untuk menyingkap, untuk bagi kita tengok, untuk buka satu persatu keadaan umat Islam ketika Rasulullah memerintahkan mereka memerangi Byzantine tu, memerangi kaum Rom tu, memerangi Rom, satu kuasa besar dunia, dalam peperangan Tabuk. Dan waktu tu perang Tabuk ni berlaku pada musim panas. Bila musim panas, keadaan sangat panas, sangat memenatkan dan meletihkan. Nampak? Dia menguji keimanan orang-orang yang beriman. Bila musim panas, dia ada buah-buah musim panas. Buah-buah sedang masak ranum. Buah-buahan sedang mengembang mekarlah di kebun-kebun orang Islam. Jadi sama ada nak duduk relax, duduk bertenang di rumah ataupun ikut serta, ataupun ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, joint venture dengan Nabi memerangi golongan kafir ni, memerangi Rom ni. Dia turun jadi ujian pula buat diri pada waktu tersebut. Okey, maka kalau diikutkan Tabuk ni, maka Nabi pun perintahkan mereka untuk pergi join dalam peperangan Tabuk. Nabi minta sahabat-sahabat, orang-orang Islam semua, dan itu menguji. Macam kita lah, bulan puasa panas, tiba-tiba kenalah pergi buat urusan dekat luar, tolong sekejap pergi cuci masjid, mulalah, aduh dah lah panas, haus pula tak boleh minum, dia dah datanglah benda-benda seperti itu. Mulalah penatnya panas, kalau boleh minum kan best kan, dapat sirap sikit ke letak ais. Begitulah benda-benda yang jadi juga kepada kita. Bukan senang nak melaksanakan, bukan senang nak berjihad fi sabilillah. Mereka waktu ni mengangkat mata pedang lagi. Bukan senang. Dia nak sampai Islam kepada kita tu bukan dengan jalan yang mudah. Jadi surah ni cerita tentang peperangan Tabuk yang diperintahkan kepada mereka pada waktu tu, dan surah ni juga menceritakan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik apa? Perancangan dia ada perancangan, dia bukan duduk saja, bukan macam kita duduk lepak, duduk diam-diam tak buat apa, tengok TV, golek-golek, dah. Mereka ada strategi untuk menjatuhkan Islam. Mereka ada perancangan sulit, tapi Allah lebih mengetahui. Allah Maha mengetahui akan seluruh perkara, setiap satu apa yang mereka rancang, walaupun tidak terungkap di bibir, tapi dalam hati semua Allah tahu. Tak ada rahsia apalah dengan Tuhan. Maka perancangan tipu jahat mereka, dan sebahagian sahabat panggil surah ni tadi dengan nama Fadihah. Fadihah ni apa? Yang mendedahkan. Dedahkan apa? Skandal-skandal jahat golongan munafik. Apa yang mereka rancang nak jatuhkan Rasulullah ni? Apa yang mereka rancang dalam kehidupan untuk menghancurkan Islam? Jadi kita nampak mengikut Syekh Ali As-Sabuni dalam tulisannya, beliau mengatakan ada dua tujuan tadi. Pertama terhadap golongan musyrikin Makkah
dengan datangnya pensyariatan baru, mereka tidak lagi dibenarkan buat haji pada waktu tu, sebab sebelum ni mereka pun banyak memungkiri janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya tuju tepat kepada golongan munafik, golongan-golongan yang lebih dahsyat daripada golongan musyrikin Makkah. Bahkan golongan munafik ni disebut apa tempat mereka? Fidarkil asfal minan nar. Bawah sekali, bahagian bawah neraka, bukan atas-atas. Tapi bahagian mereka di bawah Tuhan sediakan satu tempat yang paling khusus. Okay. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam surah ni juga, surah ni pun dia bercerita tentang pembinaan masjid oleh golongan munafik. Mereka nak tiru Rasulullah. Nabi bina masjid. Masjid Madinah Nabi Nabi bina masjid untuk jadi tempat berhimpun sahabat, untuk beribadah sebagainya. Mereka pun usyar je. Okey, kena buat juga. Kita kena buat apa yang Muhammad buat. Kita kena follow dia orang. Jadi mereka pun membina masjid Dirar. Masya Allah. Buat nampaklah macam baik. Ui, bagus, soleh bina masjid. Ya betul, nama pun munafik. Telah menzahirkan Islamnya. Maka mereka membina masjid Dirar, dan pembinaan masjid ni untuk apa? Dia bukan bina masjid untuk meramaikan orang datang solat jemaah dan sebagainya. Tidak. Tapi tujuan mereka tu adalah untuk memecahkan ataupun jadi bukan batu belah, batu petangkuk. Jadi batu api lah, kita kata memecahkan masyarakat supaya orang tidak bersatu lagi. Itu dia ada tujuan niat yang jahat. Dia tak letaklah atas paperwork masa nak buat masjid tu, dia tak letak kat situ. Tapi dalam hati mereka penuh dengki khianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tahu, Allah bagi tahu Nabi boleh tahu perancangan mereka, dan diperintahkan untuk masjid ni dirobohkan dan dibakar. Nampak kedahsyatan dan kejahatan golongan munafik ni. Dahsyatlah, tak tahulah ada lagi tak golongan ni. Fikir-fikirkan, renung-renungkan. Jangan nak tunjuk jari dekat orang. Jangan, ustazah cerita macam tu, maknanya ada. Kawan saya ada panggil macam tu. Bukan. Sebelum menuding jari kepada sesiapa, kita singkap apa yang ada dalam diri kita. Kita berjanji tak setia, okey saya puasa hari ini. Adakah saya mengamalkan apa yang Nabi suruh? Atau hari ini saya jadi batu api, saya laga-lagakan kawan-kawan saya? Atau bagaimana? Benda-benda dalam Al-Quran ni turun untuk jadi ibrah pedoman. Bukan hanya kepada yang membaca, bukan hanya kepada yang mendengar, tapi untuk diri sendiri. Ambil ibrah satu persatu. Okey, kalau kita pergi lebih lanjut, saya kira kita tengok pada ayat 1 sehingga ke 37 surah ni sebelum peperangan Tabuk. Okey, bercerita tentang golongan Yahudi, golongan Nasrani, bagaimana musyrikin luar Madinah apa semua. Bahkan kalau kita lihat mereka ni, musyrikin Yahudi Nasrani ni buat komplot jahat terhadap Rasulullah sepanjang usia dakwah baginda. Okay. Kemudian bila melangkah kepada ayat ke-38 dan 72, kalau para pendengar boleh buka mushaf dan tengok pada ayat tersebut, dia hampir menjelang ataupun kita kata hampir kepada nak datang perang Tabuk ni. Dia tak datang lagi, belum berlaku lagi, tapi dia nak jelang fatrah-fatrah untuk berlakunya peperangan Tabuk tu. Dan dia turun lebih awal, iaitu sekitar bulan Rejab kalau diikutkan. Maka pada waktu tersebut masih dalam 9 Hijrah, ketika Rasulullah buat persiapan terakhir. Baginda mesti buat persiapan. Nak pergi perang, bukan nak pergi exam pun baca buku guling-guling kan. Apatah lagi nak pergi berperang, mengangkat mata pedang. Itu lebih dahsyat, dan Nabi buat perancangan yang paling baik sallallahu alaihi wasallam. Maka peperangan ni jadi perang terakhir Rasulullah sertai. Kemudian selepas pada tu baginda wafat, dah tak ada perang yang baginda sertai lagi. Okey, kalau tengok pada Tabuk ni keadaan dia
musim panas macam kita cerita tadi, jarak perjalanan pula Tabuk Madinah tu satu jarak yang sangat jauh, dia bukan sebelah rumah. Bukan cerita naik bas lalu R&R sampai, tidak. Dia adalah satu perjalanan memakan masa yang lama dengan satu tempoh musim panas. Dia sangatlah menduga, benda yang menduga iman, menduga para sahabat, menduga golongan muslimin yang beriman dan berikrar taat setia kepada Rasulullah. Nanti kita tengok siapa dah angkat kaki. Maka bila mana masuk pula kita kata perjalanan tu jauh, nak masuk ke Tabuk, dan macam saya sebut di awal tadi, musim buah pula, Allah teringatnya buah durian. Madinah tak ada durian kan, buah tamar, buah-buahan musim panas tu sedang mekar, masak ranum tu, menjadi ujian lah kalau kita nak pergi jauh ni, nak pergi musafir. Allah teringatnya buah durian tu. Pesan tolong jangan makan, simpan sikit kat saya, bubuh dalam peti, pesan dekat mak, pesan dekat ayah, pesan habis kat adik-beradik, tinggal bahagian saya sikit. Contoh tu baru durian. Bahkan mereka buah-buah yang sedang masak ranum di bumi Madinah, macam mana nak tinggal? Sebahagiannya pula jadi peniaga dan sebagainya. Maka benda-benda tu yang datang menjadi titik ujian. Mungkin kalau kita dengar hari ni kita rasa macam biasa je. Kita rasa sebab kita tidak duduk di situ. Dan kita melalui liku ujian yang lain pula. Ini Allah uji mereka. Akhirnya mereka sebahagiannya rasa macam tak boleh lah, tak tahan. Mereka minta izin Rasulullah. Ana ma'zur, minta maaf Rasulullah. Saya undur diri. Saya minta maaf tak dapat nak sertai jihad ni. Saya tak boleh nak join misi jihad Rasulullah ni dalam peperangan Tabuk nak menentang golongan Rom. Manakala munafik pula salahlah sikap mereka. Orang lain susah payah pertahankan agama, pergi perang, musim panas dalam keadaan yang sangat teruji. Kalau kita lihat Saidina Abu Bakar, dia wakafkan seluruh hartanya untuk jalan Islam. Ada yang wakafkan separuh harta mereka untuk kemenangan Islam. Celah-celah tu ada pula yang tarik diri. Perancangan dah dibuat dengan rapi. Nak bergerak dah ni, nak menjelang Tabuk ni, nak pergi dah ni. Boleh pula tarik diri. Tertonjollah sikap. Waktu-waktu terdesak tu, dia akan keluarlah sikap-sikap sebenar mereka. Waktu inilah golongan munafik ni memainkan peranan yang sangat dahsyat. Sebab tu ada sebahagian ulama macam kita dah baca tadi, macam kita sebut tadi, dinamakan surah ni sebagai Fadhihah. Membuka, membongkar, menyingkap konspirasi-konspirasi golongan munafik. Dan paling jelas surah ni dia sebut tentang 55 sifat orang munafik. Dahsyat tak dahsyat mereka? Apa yang mereka buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan benda tu boleh dilihat daripada ayat 38 sehingga 72. Banyak sifat mereka. Apa yang mereka tak buat kepada Rasulullah? Apa lagi yang tidak dihina, tidak melanggar perjanjian, apa lagi lah yang dahsyat-dahsyat. Jangankan ujian kita yang hebat, bahkan Nabi yang Allah paling sayang pun paling dahsyat ujiannya. Akhirnya bila didedahkan satu persatu sifat mereka dalam surah Taubah, ayat itu menjelang Tabuk tadi. Kemudian selepas daripada tu, dia ayat yang 73 sehingga 129 penutup surah tu, dia cerita tentang selepas perperangan Tabuk. Jadi dia juzuk surah ni dia macam campuran dua juzuk lah, juzuk 10 dan juga juzuk 11, dan turun semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang daripada peperangan Tabuk, dan tindakan
tegas, Nabi kena ambil. Nabi kena ambil tindakan tegas terhadap golongan munafik ni. Maka hukum hakam diceritakan dalam ayat ni bercerita tentang musyrikin, bercerita tentang sifat-sifat golongan munafik. Supaya apa? Supaya kita ambil ibrah, kita ambil sisi pengajaran daripada ayat ni. Dan kalau kita lihat dia ada synchronize, dia ada namanya taubah. Bila disebut surah ni maka diminta untuk bertaubat. Balik kepada asal, akui kesilapan dengan Tuhan. Apa yang mereka buat? Maka dijelaskan satu persatu. Kemudian kalau kita lihat dia melengkapkan perjalanan jihad, peperangan. Dia ada episod perdamaian yang dimulakan daripada peperangan pertama. Peperangan pertama apa dalam Islam? Peperangan Badar, disebut pada surah yang sebelum tu. Kemudian surah ni siri penutup dia dalam surah ni, perang Tabuk, perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi justru kalau kita lihat bahawa surah Taubah, minta maaf, surah Taubah ni boleh dikatakan membicarakan tentang orang-orang munafik yang lebih bahaya daripada orang-orang musyrik. Bukan saya kata musyrikin baik ke, musyrikin bagus ke, tidak. Dua-duanya bahaya, dua-duanya dahsyat, dua-duanya jahat dan dua-duanya zalim. Kerana apa? Mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang lebih buruk, yang lebih teruk akhlaknya adalah golongan munafik, yang mana mereka menzahirkan Islam. Rasulullah, Masya Allah saya Islam dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, mereka inilah yang meruntuhkan Islam daripada dalaman. Mengkhianati Rasulullah, ajak pergi perang tak nak, bina pula masjid lain, seperti mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat masjid letak nama Dirar, tetapi Allah Maha mengetahui tak mungkin masjid tu nak duduk untuk disujud, sebab objektif pembinaannya, kertas kerja mereka buat tu walaupun tak tertulis macam saya kata tadi, telah ditonjolkan bahawa mereka memang berniat jahat untuk menentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan golongan ni, doa semoga kita tidak tergolong dalam mereka. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi bila disimpulkan, tengok daripada juzuk 10, juzuk 10 dia ceritakan tentang prinsip ataupun pensyariatan baru, dan juga dia cerita tentang bagaimana untuk motivasikan para sahabat kepada sahabat-sahabat Nabi untuk sebelum menjelang peperangan Tabuk. Dia jadi satu ayat membina jati diri kepada para sahabat. Itu pada ayat 1 sehingga 92 di juzuk 10. Kemudian ketika melangkah ke juzuk 11, boleh dikatakan ayat 91 sehingga 110, maka golongan-golongan yang tidak boleh pergi berjihad dan bagaimana 3 orang sahabat Nabi yang tidak menyertai jihad. Mereka sahabat tapi mereka tidak menyertai jihad, dan mereka bukanlah munafik, dia ada sebab-sebab tertentunya. Akhir sekali ditutup dengan cerita pembinaan Masjid Dirar tu. Sempat pula bina masjid kan, kita ni kumpul lah dana itu ini, tak siap-siap lagi. Mereka dah bina siap dah, Nabi pula perintahkan untuk dirobohkan dan dibakar. Okay, kemudian ayat last sekali, ayat 128 dan 129 yang menjadi penutup bicara tu, menjadi penutup bicara surah Taubah tu, dia adalah untuk para sahabat ni, orang-orang Islam di sekeliling Rasulullah, untuk terus setia, janji setia taat kepada Allah wa Rasulah. Okay? Untuk terus taat setia kepada Allah dan juga Rasulnya. Bukan senang untuk kita menang. Dia bukan senang. Macam kita sekarang berada di bulan Ramadan. Ambil Al-Quran, duduk baca. Baca, faham isinya. Tengok satu persatu.
oh begini rupanya. Kenapa surah ni tidak dimulakan dengan bismillah? Rupanya Allah sangat marah dan melepaskan diri daripada golongan-golongan yang telah disebutkan. Berlepas diri, tidak lagi kerana mereka mengkhianati perjanjian bara'ah. Okey. Kemudian kalau itu yang dikatakan antara kehebatan dan keistimewaan Al-Quran. Kalau singkap satu-satu kita akan lihat. Nanti balik baca, tengoklah. Kalau saya nak kongsi pun dia terlalu panjang dan mengambil masa, dia tak bolehlah dalam 1 jam 30 minit dan sebagainya. Okey, tengok bagaimana sifat-sifat golongan munafik. Baca teliti hadam. Kenapa mereka buat begitu? Apa punca sebenarnya? Kenapa mereka mengkhianati Rasulullah? Kenapa mereka dengki dan jahat terhadap Islam? Bukankah Nabi diutuskan sebagai rahmatan lil alamin? Kenapa mereka menzahirkan Islam mereka sedang dalam diri penuh api kekufuran? Tengok pula golongan musyrikin. Kenapa mereka buat begitu kepada Rasulullah? Ini bangsa mereka, bangsa satu kaum mereka dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal bukan orang yang berdusta. Mereka tahu digelar Al-Amin, orang yang paling amanah. Tak ada siapa dan semua tahu apa dia cakap tu benar. Tapi mereka masih mengingkari apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekadar itu dahulu daripada saya. Ingat, baca surah ni nanti mula Bara'ah tu jangan nak bismillah kalau jadi imam dan sebagainya, insya-Allah. Surah ni dia adalah satu surah yang sangat unik, duduk di antara dua juzuk 10 dan juzuk 11. Kena dengan kita di bulan Ramadan, mereka pun pergi berjihad, pergi berjuang, pergi berperang, bukan biasa-biasa. Kalau yang tak tahan akan nampak mereka punya kemunafikan itulah akhirnya. Allah uji bukan tidak ada ujian pada jalan-jalan orang yang beriman. Sekadar itu dahulu daripada saya. Moga kita diizinkan berjumpa lagi insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.